النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. كريم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan Allah Ta'ala berikan kepada kita semua untuk ada di atas muka bumi ini, untuk wujud dan untuk merasai semua nikmat yang Allah Ta'ala telah zahirkan kepada kita. Dan seperti yang kita telah ketahui, tidak ada nikmat. Ustaz, Ya. Bunyi macam bunyi angin, Ustaz. Kipas kau. Sekejap. Sorry Ustaz, sorry. Sekejap, tak apa, Ustaz. Tu, nak? Okey. Kira. Okey dah. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan hati kita hati orang yang dapat merasai, dapat menyentuh akan kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga kita dalam rahmat, moga kita dalam keberkatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Baik, kita baca dulu. Boleh. Kita sembang. Okey, syarah satu, Ustaz. Oh, syarah dah satu baru. Oh, ya Allah, baru lagi. Dia. Syarah 1 sampai kalimah la haula wala. Okey. Kalimah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalimah ni nama dia kalimah taqdis. Kalimah taqdis. Kalimah pada nak menyatakan tahqiq, iaitu menegakkan Allah, dan pada nak menyatakan kehambaan, ketidakkeupayaan diri kita sebagai hamba. Maka sebut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa nak kaya di akhirat nanti, banyaklah berkata dua kalimah. Pertama, di dunia ni dia kena banyak berkata dua kalimah ni. Siapa yang nak kaya di akhirat nanti, di dunia ni dia kena banyak menyebut dua kalimah ni. Pertama, kalimah tasdid, kalimah la ilaha illallah. Ni kalimah besar. Kedua, kalimah taqdis, kalimah la haula wala quwwata illa billah. Barang siapa yang di dunia ni dia rajin menyebut dua kalimah ni, esok di akhirat dia akan jadi orang yang cukup kaya. Pasal apa tu?
Pasal dua-dua kalimah ni mengiakan dua martabat. Satu martabat ketuhanan, satu lagi martabat kehambaan. Jadi dua-dua martabat duduk dalam kalimah ni ya. Dan bila sebut kalimah ni, kita mengagungkan Allah Ta'ala dalam pandangan akal kita, dalam pandangan mata hati kita, kita mengagungkan Tuhan. Dan dalam kalimah ni juga kita ada penyerahan. Kita serah sebab kita tahu Tuhan. Kita tahu bagaimana kehebatan Tuhan, maka berlakulah penyerahan. Bila berlaku penyerahan, akan tertegak dua keadaan lah. Si hamba, dia melihat Tuhan, dia kagum dengan apa yang dia lihat terhadap sifat-sifat Tuhan, maka ketika tu tertegaklah nilai hamba tu. Bila tertegak nilai hamba, dia menyatakan pula nilai Tuhan tu. Jadi, dua kalimah ni, kalimah untuk meletakkan martabat dua situasi keadaan, iaitu Allah dan hamba. Nah, kalimah dia kata kalimah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk mengelak diri dari bahaya kesalahan. Tak ada daya nak elak diri dari bahaya silap. Bahaya buat silap tak boleh elak, melainkan dia tolong. La haula wala, tak ada daya nak tolak diri daripada berlaku kesilapan. Quwwata illa billah, melainkan dengan kekuatan dan dengan pertolongan Allah. Sebab tu hidup kita ni selalu dalam la haula wala sebenarnya, walaupun kita tak sebut. Contohnya, kalau Tuhan tak bantu kita, Tuhan tak tolong kita, kita bukan boleh tarik nafas. Kerana dia bantu, kerana bantuan dia tu hari-hari, sebab Tuhan itu maha menolong, kita bolehlah tarik nafas. Tetapi kalau kita tak tahu, kita ingat tarik nafas itu kerja kita. Kita ingat kita tarik nafas ni kemampuan kita, sebenarnya tak mampu. Sampai masa bila Allah Ta'ala tak bagi dekat kita pernafasan, kita tarik pun tak boleh dah. Sampai masa Allah Ta'ala tak mahu dah bagi dekat kita kehidupan, pakailah mesin apa pun, tak boleh dah. Sebab tu kalau orang tahu, dia syukur kerana dia hidup. Dia syukur kerana dia boleh ada sebab Tuhan tolong dia. Siang, malam, pagi, petang. Sebab tu bila datang ni dia tengok, berdirilah kehambaan dia kerana keterujaannya memandang kehebatan Allah. Ni hamba ni. Sebab tu si hamba ni tiap-tiap hari dia teruja dengan Tuhan dia, tiap-tiap hari. Dia tengok dia teruja sebab dia ditolong setiap saat. Dia dibantu setiap saat dalam kehidupan dia. Maka ketika inilah kehambaan tu bangkit, berlakulah perasaan-perasaan tu pada kemanusiaan. Berlakulah malu, berlakulah tak layak. Itu berlaku dekat kemanusiaan tu. Kalau kehambaan tu kenal, nampak, perhati, tahu, boleh rasa kewujudan Allah, berdiri tegaklah kehambaan dia, maka sempurnalah kemanusiaan dia. Adalah perasaan malu, ada perasaan tak layak timbul dekat diri tu. Dia kata tidak ada daya dan upaya untuk mengelak diri dari bahaya kesalahan. Dan tidak ada kekuatan untuk berbuat amal kebaikan kecuali dengan bantuan pertolongan Allah. Kecuali Tuhan tolong. Lepas kata tu akai ada. Akai itulah pertolongan Tuhan. Akai bukan ada sendiri. Tu hati ada. Hati itulah pertolongan Tuhan. Hati bukan ada sendiri. Jadi semua yang ada dekat kita ni Tuhan tolong. Yang bagusnya, dia tolong bagi kita boleh mencari kebenaran. Dia tolong kita dengan akal kita, dengan rasa kita, dia tolong kita mencari kebenaran. Tamilah untung kita. Bukan dia bagi, dia tolong semua hamba-hamba dia, dia tolong pada siapa yang dia nak. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau aku ingin, kalau aku mau, kalau aku berkehendak untuk memberi mereka petunjuk, nescaya aku berilah mereka dengan petunjukku. Kalau dia mau, tuan-tuan tengok, dia mau kita jadi hamba yang dapat mendekati dia,
dan dapat mengenal dia. Dia mau. Bukan ada siapa boleh bagi kat kita ni, melainkan dia mau. Sebab tu kita beruntung. Kalau kita kalih tengok diri kita, kita pusing tengok diri kita, apa layak kita ni sehingga Tuhan pilih? Apa kelayakan yang ada kat kita? Kan? Apa bakat yang ada kat kita? Tuan-tuan, kita ada bakat apa nak main ke dunia ni? Tuan-tuan beritahu. Tuan-tuan beritahu dekat saya satu benda yang kita ada yang membolehkan kita main ke dunia ni. Benda apa yang kita ada? Jawabnya tak ada. Tiba-tiba main juga mesti dalam pilihan. Dengan muka berkarat dengan kita ni Tuhan pilih juga. Oi, hebat tuan-tuan. Ni, muka nasi khabu ni. Kan? Muka nasi khabu, muka teruk ni kita ni. Bukan bentuk muka tu. Maksud muka di sini, kita ni tak ada apa. Tak ada daya, tak ada tahu, tak ada reti, tak ada semua. Kata Allah Ta'ala pilih kita untuk mai. Kata Allah Ta'ala letak kita untuk mai. Barakallah. Barakallah. Sesungguhnya kita sangat-sangat beruntung. Sesungguhnya kita sangat-sangat hebat. No, dipilih oleh yang hebat. No. Contohlah, dalam kampung kita dipilih untuk menerima anugerah. Hebat lah. Satu kampung punya ada, kita yang dapat. Sebab tu tahun ni tak tahu nak ucap terima kasih macam mana. Tak tahu nak kata Alhamdulillah macam mana. Satu je cara. Kasihanilah diri kamu. Sayangilah diri kamu. Itulah ucapan terima kasih. Kasihani, sayangi, pandang diri kamu supaya diri kamu bertambah-tambah hebat membangun. Karena kamu melihat kesempurnaan yang ada. Okey. Okey. Dan Allah dan pertolongan Allah dan kurnia rahmatnya semata-mata kerana Tuhan tolong, kerana Tuhan bagi saja. Kita sendiri tak boleh nak buat. No? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala nak menyatakan tentang la haula wala ni Tuhan sebut dalam Quran. Surah Yunus ayat 9 ayat 58. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Kata Allah yang bermaksud, katakanlah ya Muhammad, Muhammad hampir abang kat mereka semua, abang kat manusia semua ni, abang kat mereka, hanya kerana merasakan kurnia rahmat Allah. Bagi tahu supaya mereka tahu bahawasanya hanya kerana rahmat kasih sayang Allah kamu boleh bergembira. Kita boleh makan, boleh minum, kita boleh bergerak, kita boleh ada keluarga, kita ada pekerjaan, kita ada kehidupan, boleh bersenang-senang, boleh relax. Hanya kerana rahmat Tuhan. Kalau kamu yang nak buat, kamu tak boleh buat pun. Tapi kerana Tuhan sayang, kerana Tuhan kasih, kamu boleh bergembira. Dan kata Allah, itulah yang baik bagi kamu. Itu yang baik. Pasal aku yang tolong, aku yang bagi. Kemudian, bagi mereka daripada apa yang dapat mereka kumpulkan sendiri, hang buat tak nak sama dengan yang aku bagi. Sebab, hang tak boleh buat apa pun, melainkan aku yang bagi. Kalau begitu, kita tak boleh pun ingat dekat dia, melainkan dia bagi. Kita tak boleh pun sebut nama dia, melainkan dia yang bagi. Tang ni lah Rasulullah malu ni, tang ni ya. Pasal kalau pusing balik tengok diri kita, layak ke kita dapat? Kalau Rasulullah dapat, dia layak. Ni muka lah curug cak ikan dengan kita ni. Nak layak apa? Layak tak layak? Kata pula cerita benda ni. Tak layak nak dapat apa-apa, tapi Tuhan pilih bagi juga. Kalau sahabat dapat, mereka dekat dengan Nabi. Mereka tengok Nabi hari-hari. Mereka dapat mungkin mereka tengok wajah Nabi. Kita
1441 tahun kok jauh. Jarak kita berapa? Jarak kita 8 jam naik peterbang. Dekat 10,000 kilometer, tuan-tuan tahu. Layaknya kita tak dapat. Tapi Tuhan kata, hak aku bagi, Tuhan boleh bergembira. Dia bagi kot. Dia yang pilih siapa ayah kita. Dia yang pilih siapa mak kita. Mojok dia tak pilih ayah kita Lim Guan Eng. Tidak, hari ni kita nak duduk tahu lah. Mojoklah ayah kita bukan Sami Melu. Kalau tidak, punggah kita. Kalau boleh pilih, saya nak pilih. Saya nak ayah saya Tuanku Sultan Kedah. Kalau baginda mangkat, siapa lagi? Ana lah ganti tempat. Kan? Boleh cakap kat siapa-siapa. You don't like, you get lost. Kan? This is my country. Kita boleh apa? Kita ajar. Dia tak bagi. Dia bagi jadi anak Haji Abdullah Sabil. Tak apalah, tok guru agama juga. Kan? Daripada jadi anak Sultan Kedah, tak berapa famous sangat. Baik jadi anak Hassanah Bolkiah Brunei. Dia lagi kaya. Tuan-tuan tahu, saya pergi Bandar Seri Begawan. Saya pergi melawat semua. Pergi istana dia. Tuan-tuan tahu kereta dia ada macam mana? Kereta Sultan Brunei ada 400 biji. Kereta personal dia ada 400 biji. Kita ada 400 biji. 4 biji, betul tak? Kan? Yang ada berenjin macam mampu ya. Saya mampu enjin. Tapi Sultan Brunei punya kaya ada 400 biji kereta. Collection. Kereta yang tukang start kereta, start pukul 9, pukul 12 habis. Tutup pukul 12, pukul 3 lagi habis. Kerja start enjinnya, tak ada kata lain. Kaya gila. Kan? Dia ada yacht besar. Sultan Brunei. Yacht dia, mangkuk tandas dia solid emas, tuan-tuan. Mangkuk tandas ya. Kalau mangkuk tandas pun emas, Allah, kaya. Baik jadi anak Tuanku Sultan. Jadi anak Sultan Brunei, tak berapa best pasal apa? Tak cukup kaya. Kalau nak betul-betul nak jadi anak orang kaya, saya nak ayah saya Bill Gates. Kan? Bill Gates lagi kaya. Berlama duit dia. Kalau dia boleh perintah Brazil senang-senang. Trilion tu duit dia, bukan main. Tak mau. Mereka ni semua apa-apa, semua haprak ni agak. Lah ni saya nak jadi anak Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tahu dah boleh masuk surga. Anak sahabat dekat. Good. Kalau saya boleh pilih, kalau saya boleh doa, tentu saya nak doa. Bagilah saya jadi anak Rasulullah. Nombor berapa pun tak apa. Janji anak dia. Tahu dah, confirm boleh jadi orang Islam, boleh masuk surga. Dah Tuhan pilih jadi anak Haji Abdullah Sabil. Orang Kedah. Kan? Orang Kedah duduk dekat Gunung Terai, dekat Tanjung Dawai, dekat Pantai Merdeka. Kacang dah sedap, tuan-tuan. Tu dah pasal. Orang ajar main, tak mau main. Nak duduk dalam kami mana ada kacang. Yang ada pun PKP ya. Tu pun duduk tambah hari, hari. Kan? Melawak je. Jangan berhenti. Pagi-pagi ni. Breakfast dah lagi. Muka macam tak breakfast. Kan? Belum. Pagi-pagi tak breakfast, kena sagat dah. Allah. Lepas kata Ustaz, ingat kami nyok lah, sagat-sagat. Membangunkan jiwa-jiwa ubudiyah. Membangunkan jiwa-jiwa hamba. Tapi style saya macam ni. Tuan-tuan terimalah seadanya. Kemudian, dia kata, jadi Tuhan tolong. Kalau Tuhan tak tolong, jadi anak siapa kita pun tak tahu. Syukurlah Tuhan tolong jadi anak orang Melayu. Tuhan tolong jadi anak orang Islam. Tuhan tolong jadi warga negara Malaysia. Tolong lagi jadi orang Terengganu, orang Pahang,
orang Negeri Sembilan, orang Melaka, orang Johor, kan. Orang Selangor je tak apa best. Pasal apa? PKP lagi teruk. Dia ni, dia potong tang kona ni 2-3 kona dah dia potong. Semua orang lepas ke belakang Selangor potong tang kona. PKP penuh, PKP penuh ni. Tak apa. Bila kena potong macam tu, dia tak keduh melewak. Dia duduk di rumah, bila ada kelas, dia mesti masuk. Korang-korang masuk kelas 72 orang. Kira okey tu kan. Korang-korang dalam kelas hari ni 72 orang boleh mengamankan sebahagian besar negeri Selangor daripada PKP. No, boleh mengamankan daripada coronavirus. Kemudian dia kata, sorry lah pagi-pagi ni kita pakai. Dan sedang bersandar kepada amal usaha itu berarti lupa pada kurnia rahmat Allah. Kita duk tengok sangat kemampuan diri kita, kita terlupa yang bahawasanya semua amalan kita itu adalah pertolongan Tuhan. Apa dia tengok dia kata? Yang telah memberi taufik. Apa dia taufik? Dorongan. Ni aku nak gerak. Dorongan. Orang tanya biji mata kulat. Orang tanya satu perkataannya pun. No. Taufik itu adalah dorongan. Dia dorong kita. Itu dia panggil taufik. Hidayah. Petunjuk. Dia bagi dorongan, dia bagi petunjuk. Jadilah kita orang abid. Boleh buat ibadat kerana ada taufik. Kerana ada hidayah. Kalau tidak, tak boleh buat ibadat. Bukan setakat ibadat. Kerana ada taufik dorongan dan ada hidayah petunjuk, kita boleh ada gerak dan diam. Bukan setakat boleh buat ibadat, boleh ada gerak dan diam kerana taufik hidayah Tuhan ni lah. Sebab tu, bila kita bercakap dengan orang, kita tahu kata ni pertolongan. Maka ketika tu kita tak lupa Tuhan. Ketika tu dah jadi kita zikr, kita dah dalam keadaan mengingati Allah. Okey. Sebab tu, kita selalu melihat Tuhan tu dari segi kehidupan kita, Tuhan tak pernah tinggal. Kita tengok hari-hari. Maka melihat Tuhan tu lah, kita jadi orang yang terpanggil untuk melihat kesempurnaan diri Allah kepada semua perkara yang ada kat kita. Sempurnanya diri Tuhan membantu, menolong, mengawasi. Sempurna keadaan tu, sifat tu, sehingga kita melihat diri kita dapat menerima 1001 kebaikan sehari-hari. No? Kemudian dia kata, iaitu yang telah memberi taufik dan hidayat kepadanya yang akhirnya pasti dia ujub. Nampak dah ujub? Ujub ni apa? Ujub ini maknanya adalah kerasan. Itu dia panggil ujub. Kan? Contoh saya bagi contoh ni. Bukanlah betul. Tapi macam betul juga. Contoh je. No? Kita jadi imam semayang. Yang lelaki lah jadi imam semayang. Baca ayat panjang. Dia duk rasa macam orang belakang seronok hak dia baca. Dia rasa macam tu. Kemudian dia rasa kerana dia hafal, kerana dia bagus, hafalan semua, dia pun baca ayat panjang. Ni wujud sampai. Kalau dalam solat wujud boleh sampai, online. Masa bila wujud boleh sampai kalau tak jaga? Masa puasa. Puasa apa? Puasa sunat. Puasa fardu, korang. Sebab puasa fardu semua orang puasa. Ni puasa sunat, dia seorang, dia puasa orang lain tak. Yang ni jaga. Baca Quran, sama juga. Baca Quran. Sedekah, sama juga. Dia boleh mendatangkan ujub, perasaan. No? Itulah saya cerita semalam. Ibu yang buat cokodok. No, kawan-kawan main di rumah. Dia tengah buat cokodok. Dan seluruh kampung tahu kata cokodok dia sedap. Dia kata kat kawan dia makan lah. Kawan baru pegang cokodok, dia kata dah, saya mesti dia kata sedap. Ni ujub. Paling ujub sekali tengok cermin.
Awak lah aku segak dengan ni. Tu mau katok dengan mertun kepala. Kita semua ni tak ada seorang pun segak. Pasal apa? Pasal tuan-tuan tengok waktu bangkit tidur. Masa bangkit tidur ni tuan-tuan tengok segak tak agak-agak. Sekarang ni, siapa pun artis yang cantik kat Malaysia ni, siapa dia? Saya nampak lah. Macam Anu tu lah. Kan? Dia segak. Tapi segak bila alat make up duduk di muka. Bila alat make up tak duduk di muka, masa tu dia tahu segak ke tak. Sebab tu bangkit tidur, pergi tengok cermin. Dengan rambut yang meruku tu. Kan? Bersimpui-simpui, musim-musim rambut tu. Pergi tengok cermin. Tapi cuma tengok segak ke tak kita. Noh, tak nak segak. Segak ni perasan aja. Yang betul-betul segak ni jiwa. Tuan-tuan nak tahu segak tak segak? Tuan-tuan masuk toilet bawa cermin. Tuan-tuan nak tengok segak. Masuk tandas tu. Tuan-tuan tengok muka tuan-tuan. Nak tengok elok dah waktu tu. No. Maknanya tuan-tuan ada perasan lah, tak elok. Oh, kita perasan, kita pandai. Muka lagu kita ni pandai apa betul tahu. No. Tak percaya. Mari saya tanya tuan-tuan, nak tengok pandai tak? Tuan-tuan, siapa di sini tahu bulu kening? Bulu kening kita ni ada berapa helai? Siapa tahu? Siapa tahu tolong beritahu kat saya, ada berapa helai bulu kening? Tak pernah kira. Tak nak kira. Ni tahu ke tak tahu? Tak tahu. Tak tahu orang panggil apa? Tak tahu orang panggil bodoh. Bodoh tak apa best sangat. Dia panggil tongong. Tongong, bahalul, bodoh, beban. Wah, tu lah kita. Sebab tu, nak tengok cerdik tak cerdik, tengok ketika menghadapi sakaratul maut. Orang suruh kata la ilaha illallah. Dia tak boleh follow lah. Nampak sangat jahil dia. Tak ni lah. Sebab tu bila kita tahu kata kita ni bodoh, buat apalah nak ujuk. No. Dan tu. Kedua, kita ni lemah. Lemah tuan-tuan. Lemah selemah-lemahnya. Kecuali bila kuat tu Tuhan tolong. Kuat. Asal kita tetap lemah. Dan kita ni hina. Hina sungguh-sungguh. Tanda kata kita ni hina, kita adalah tong najis. Diri kita ini tempat simpan najis. Darah najis. Darah ni najis mutawasitah. Darah ni najis sederhana. Duduklah badan kita banyak mana? 7 liter. 7 liter banyak mana? 7 kotak susu fresh milk. 1 liter tu ada 7 kotak. Darah banyak tu dalam badan kita. Lebih kurang. Dan kita ada urin, air kencing. Dalam badan kita, dia najis juga. Kalau kecil-kecil umur 2 tahun, najis mukaffafah, najis ringan. Ni tua bangka macam kita ni, tetap najis sederhana. Air kencing kita bukan najis ringan tau. Dengan dia buat melampau. Kena basuh. Dan kita ada najis besar. Hak tu pun mau dekat 1 kilo. Usung rata tuan-tuan, bawa pergi rata tari. Yang paling tak boleh terima, bawa masuk dalam masjid. Bawa masuk dalam surau. Kita bawa masuk najis tu, kita dengan kita masuk dalam surau, masuk dalam masjid. Allahu Akbar. Tu pun merasa hebat. Dan mati lagi, badan kita jadi bangkai. Busuk lebih pada najis besar. Habis tu nak ujuk pasal apa? Nak perasan pasal apa? Tahu dah macam tu. Tuan-tuan naik motor Harley Davidson. Motor besar kan? Naik 1100 Ninja Kawasaki. Menyacak lari. Tuan-tuan sampai, lori sampah duduk tunggu depan. Bila lori sampah ada depan kita duduk belakang. Apa kita buat?
Tutup hidung lah, tutup hidung. Busuk. Kita pun nak potong, nak duduk depan, tak tahan busuk. Kita tak tahu. Busuk lori sampah, dia bawa sampah. Wangi-wangi kita bawa apa? Najis. Mana bagus lori sampah kita? Lori sampah jadi bangkai juga. Bila tak boleh guna, dia sebut bangkai lori. Pernah tak orang tanam dia? Kita pun bangkai juga. Cuma orang sebut mayat. Kita kalau mati orang buat apa? Tanam lah. Tanya je. Ni, Ustaz Wan mati dah. Orang akan tanya soalan. Nak simpan pukul berapa? Cepat-cepat nak suruh simpan. Dia perangai. Sebab orang tak mau tahu lama-lama. Pasal busuk mengaum. Tuan-tuan kita nak rujuk pula ni. Alahai. Awak lah jadi kutu. Pasal apa tu? Itulah tak kenal. Yang kita nak mengaji. Beri kenal ni. Tak kenal. Diri hang. Melanggar aku main. Kan? Banyak melagak wahai, sebut apa pun tak ada. Dan apa perlu kita nak ujuk? Apa perlu kita nak ujuk? Sedangkan kita ni tuan-tuan, papa kedana. Nak ujuk ni kalau kaya berkaya harta ya, diri papa juga. Tuan-tuan tengok, miskin tak miskin. Mai ke dunia pakai baju tak? Siapa sini keluar pakai gaun dah? Siapa keluar pakai gaun? Evening in Paris. Tak ada kan? Semua keluar dogiang. Maknanya miskin kelak. Siapa keluar dah kena kendai dah. Kan? Dengan pentelun semua cukup. Dengan topi bareta tu. Keluar main good morning papa. Dah. Semua main ketak-ketak lah. Ujung tak beranak di Afrika. Tidak keluar sekali dengan remote tengah pada bersiap. Punya miskin sampai tak ada apa. Tapi dia belagak, ya Allah, ya Tuhanku. Tak boleh kaya sikit, nyomong kami. Ni yang kita nak kenal. Kita ni papa kedana. Satu. Mai ke dunia lu. Baju tak pakai, seluar tak pakai, satu hal. Mai. Gigi ada, gigi. Tak ada. Gigi sebatang tak ada. Susah kira anak siapa, nak raja, nak agung, nak siapa pun. Gigi sebatang tak ada, punya miskin. Lepas tu, jangan kata gigi. Nama pun tak ada. 7-8 hari baru ada nama. Keluar main dia kata apa ni? Awang ni main dah. Hak jantan. Hak perempuan ni mek ni main dah. Hari ni kaya tiba-tiba kita nak sombong. I don't know lah you people. Kita kena jadi orang yang kenal. Bila keluar main lah kenal, kita lemah, kita jahil, kita hina, kita papa kedana. Kita sedang yang tu baru ada tawaduk. Baru berlaku tawaduk tu. Baru berlaku rendah diri tu. Baru tak sombong. Jadi, dia akan lupa pada pertolongan Tuhan sehingga dia ujub dan sombong. Sombong tu macam mana pula? Selalu melihat diri sempurna sehingga meremeh-remehkan orang lain. Downgrade orang kerana merasa diri hebat. Ni semua hebat-hebat lah. Kan? Tapi boleh tahan lah mengaji. Tahu lah juga. Kan? Hak mana hak ada PhD lagi hebat. Profesor kan? Kira dia semua tahu. Orang semua tak tahu. Kita jadi hebat sebab kita rasa kita ada master, ada degree. Oh, kita pandai lah. Dia tak tahu kata burung cak raya tak ada degree pun. Sarang macam arkitek. Macam arkitek buat sarang. Tak ada payah pakai alat banyak pun. Pakai ayat liok dia.
Pandai buat, dia terlupa tu. Dia ingat dia pandai sebab dia mengaji. Dia terlupa kata dia pandai sebab Tuhan tolong dia untuk membolehkan dia jadi orang pandai. Dia lupa yang tu. Ramai dah sombong. Bila sombong, semua orang di bawah. Dia tu tak hebat di atas. No? Maka, kata ngarang kitab, merasa sempurna diri. Tu saya ada ulang ni, bertahun-tahun saya ulang ni. Tuhan kata, inna khalaqnal insana min nutfah. Sesungguhnya telah aku jadikan manusia dari air mani. Abang nak bagi kita jangan sombong. Air mani itu ayat apa? Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Telah aku sempurnakan kejadian kamu dan telah aku sempurnakan kejadian keturunan kamu dari saripati air yang hina. Dia habang dah hina. Jadi kita duk implement, kita duk menzahirkan, kita duk tunjuk atas faham diri kita mengatakan kita hina. Kita buat apa? Apa yang kita buat? Sujud. Ya, siapa dia? Bagus. Kita sujud. Tiap hari kita sujud 34 kali yang wajib. Pada nak mengatakan kita faham kata kita hina. Kita faham kata kita ni lemah. Kita jahil. Dan kita faham kata kita ni adalah orang yang fakir. Maka sujudlah tu implementationnya. Sujud tu. Sebab tu sujud dalam solat tu dia ada 34 kali daripada 17 rakaat. Dia ada 34 kali. Rukun solat ada 13. Rukun solat ada 13. Semua perbuatan rukun solat dalam satu rakaat ada 17 kali buat. No. Satu rakaat 17. Bukan. 17 rakaat kita buat. 17 rakaat. Satu rakaat ada 13 rukun. Semuanya kita buat satu-satu. Niat sekali, takbiratul ihram sekali. Baca suratul Fatihah pun sekali. Baca rokok sekali, i'tidal sekali. Sujud 2 kali. Duduk antara 2 sujud sekali. Duduk dalam tahiyat sekali. Baca tahiyat sekali. Baca selawat ke atas Nabi sekali. Dan bagi salam pun sekali. Tertib pun sekali. Tapi sujud mesti 2 kali. Sebab itu lambang kita mengetahui tentang asal diri kita yang lemah, yang hina. Kita zahirkan daripada kemanusiaan, kita sujud. Sebab tu wajib kena sujud. Hang agung ke, sultan ke, Perdana Menteri ke, kalau hang orang Islam, hang wajib kena zahirkan sujud itu pada fizikal. Maka suka tak suka kena solat. Sebab dalam solat tu ada sujud. No? Sujud tu, sujud yang kita duk buat tu hari-hari tu. Sujud yang kita buat hari-hari tu, saya nak tanya, duduk cari siapa saya nak tanya ni. Sat, saya nak tanya. Bagi dia jadi pening sikit. Bila tanya tu baru dia nak kalang kabut. Kan? Siapa di sini? Nazari. Anda telah dipilih untuk menjuarai lagu-lagu pop. Ustaz, saya cuba. Okey. Sujud rukun solat nombor berapa? 5, Ustaz. Salah. Nak kenal dengan aku dah ni. 7. Barulah nak betul ya. Itulah pasal. Sujud rukun solat nombor 7. Okey. Ya.
Okey. Perbuatan solat ada rukun fi'li. Rukun fi'li. Nazari, rukun fi'li kan? Ya, Ustaz. Ada 6. 6. Rukun fi'li ada 6. Sujud duduk nombor berapa? Punggah tentu pula. Nombor 3, Ustaz. Nombor 3. Nombor 1 apa? Lepas tu takbir. Rukun perbuatan. Takbir tu rukun perkataan. Ya, pukul nak pukul dengan aku dah budak ni. Berdiri. Berdiri. Nombor 2. Berdiri. Aduh. Nombor 2. Kedua, rukuk. Nombor 3. Sujud. Tidak dulu. Anak Tidak, sujud tidak. pada sujud nombor. Tidak, sujud. Tu tak ubah lagi. Ubah lagi bercampur. Terlalu habis. Saja dia tanya tadi. Bukan Ya, apa Ustaz, nak suruh. Ada alertness. Ada alertness. Ya, Sebenarnya Ustaz. hanya tahu dah. Cuma kadang-kadang kita rosak sikit. Dalam kira Tahu tu. dah. Saja saya tanya minta maaf. Tak apa, Bukan Ustaz. nak belajar apa-apa dah. Tak ada. Nak bagi ada alertness dah. No. Okey, Ustaz. Tak ada masalah. Minta maaf. Tak ada. Bukan nak condemn. Saja nak bagi ada ingatan selalu insya-Allah. Okey. Okey, Ustaz. Kemudian baik. Kemudian dia kata merasa sempurna diri sebagaimana yang telah terjadi kepada iblis ketika diperintah bersujud kepada Adam. Ia berkata, tengok, kalau kita ujuk, kita sombong, kita rasa diri kita sempurna, kita dengan iblis akan jadi sama. Ketika Tuhan kata dekat dia, iblis, wahai Azazil, nama dia masa tu Azazil, nama dia bukan iblis masa tu. Wahai Azazil, oleh kerana dia ni adalah kejadian yang paling sempurna, hendaknya kamu memberi penghormatan dekat dia. Tuhan kata dalam Quran, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Tuhan kata aku dah suruh semua para malaikat sujud kepada Adam, tanda memberi penghormatan. Mereka semua sujud kecuali iblis. Pasal apa dia tak sujud? Pasal dia kata, ana khairu minhu. Aku lebih baik dari dia. Nampak sombong dah. Sombong dah main dah. Walhal, kenapa dia tak sujud dekat Adam? Sebenarnya kenapa dia tak sujud dekat Adam? Dia tak kenal Adam, Ustaz. Dia tak mengenal Tuhan. Dia nampak Adam, dia tak nampak Tuhan tu. Yang berdiri di balik wujud Adam mesti dia tunduk, tapi dia tak nampak Tuhan, dia nampak Adam. Kalau betul, wajib tak kita kenal lah ni? Wajib tak kita kenal Tuhan lah ni, wajib tak? Wajib tuan-tuan. Kalau tidak saya lagi sombong iblis sampai. Bila tak kenal, kita rasa kita dengan budak kita lebih hebat. Maka kita downgrade budak. Kita letak budak ni, dia budak-budak, bukan dia reti. Sombong mai dah. Mereka ni bukan boleh sembang, mereka tak mengaji. Sombong mai dah. Iblis dia perangai je tu. Sebab tu dia kata kat Tuhan, dia kata, ana khairu minhu. Aku lebih baik dari dia. Sebab Tuhan buat Adam dari tanah. Tuhan buat iblis dari api. Dia merasa diri dia api itu hebat daripada Adam. Juga telah terjadi pada Qarun ketika ia berkata, innama utiyatuhu ala ilmi indi. Sesungguhnya aku mendapat kekayaan ini kerana ilmuku semata-mata. Nabi Musa kata kat Firaun, abang, hamailah ketahang sikit bagi dekat orang kampung ni. Bukan Firaun, Qarun ni sepupu dia, sepupu Nabi Musa.
Hang, mainlah kat aku sikit. Apa yang ada bagi kat mereka ni kesian kat mereka. Oi, hang ingat aku dapat buta. Aku mengaji yang tahu. Sombong-sombong. Janganlah nak menyombong, tuan-tuan. Oi. No. Nak main tanya, kita tengah tengok televisyen. Anak main tanya kita, Abah. Abah, 3 campur 2 berapa? Kita kali kat dia. 3 campur 2 pun tak erti. Ni bengong sungguh. Ni semua sombong depan ni. Pasal apa? Kita tak melihat Allah Ta'ala di balik dia. Cuba kita melihat Tuhan. Tak berani kot kita nak sombong. No. Tak berani kita nak sombong, kita nak tunjuk hebat. Kita tak berani sebab kita tahu apa yang ada di balik dia. Maka, jadilah manusia yang benar-benar yang tidak menyombong. Jangan jadi manusia. Okey, ada apa nak tanya? Ada any question? Mainlah sembang juga. Orang angkat tangan dah kepada dia tau. Nazari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi kita Ustaz ada cakap pasal kelahiran. Kita dah lahir ke dunia ni baru kita ada nama Ustaz. Betul? Ya. Sebelum tu, di alam sebelum kita dijadikan tu, adakah kita ni dah ada nama Ustaz sebenarnya? Mestilah ada. Lauh Mahfuz tulis dulu baru ada di sini. Maka hak dari Lauh Mahfuz yang main sini. So apa nama kita di sana Ustaz? Lah, sini nama Nazari, sana nama Nazari lah. Ya Allah. Nama tu ambil dari sana. Bukan ambil di sini tak. Ambil dari sana. Sebab tulis di sana dulu. Oh, ada sini. Oh. Semua Baik. nama-nama yang ada di sini adalah yang ada di sana. Maka daripada sana lah terbit di sini. Sana raib, sini nyata. Sana nama Nazari tak ada bunyi. Sini nama Nazari ada bunyi. Oh, okey. Baik Ustaz. Faham. Sebab tu panggil nama penuh. Sebab sana nama penuh. Nama penuh. Ini nama Muhammad panggil Mat. Nama Saleh panggil Leh. Esok nama hang bukan kubur Saleh. Macam mana? Sebab tu mak-mak kita, ayah-ayah kita tak panggil nama kita sekat-sekat. Sama orang tua-tua dulu dia panggil Muhammad, dia panggil Muhammad terus. Penuh. Cik Mat. Mat tu cerita Ultraman tu. Ya, ada apa lagi? Silakan. Aisyah. Muhammad Razif, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa tu? Anan Ustaz. Mana dia? Mana tak nampak ni? Mana api muka? Ya, okey. Okey. Dalam kereta ni. Ya. Nak tanya bab sifat sombong tadi ni Ustaz, balik pada sifat sombong. So daripada awal kita rehat kan, Sayyidina Umar ni dia memang dengan sifat sombong, dia memang dia tak suka sangat Rasulullah, dia memang nak bunuh Rasulullah. Tapi kenapa tiba-tiba apa yang dia lihat, dia jadi sangat-sangat sayang, dia sangat-sangat teruja dengan sifat kehambaan yang ditunjuk Rasulullah bila dia dengar Rasulullah mengaji apa semua tu. So, apa yang dia lihat dan dia terpengaruh dengan apa yang Rasulullah tunjuk apa dengan mengaji tu apa semua tu masa Rasulullah. Masya Allah. Dia melihat kerinduan Allah kepada Rasul. Sebab tu dia tak boleh elak dah perasaan dia. Dia sedang melihat kerinduan Tuhan kepada Rasulullah. Maka kerinduan tu lah yang sampai kat dia menghilangkan semua sombong dia. Sebab
Sebab kerinduan tu jugalah yang kita duk tengok hari ni. Kerinduan Allah kepada kita tu, kita duk tengok hari ni dalam suasana kehidupan kita. Sebenarnya yang kita tengok tu kerinduan Tuhan. Kerinduan Tuhan dekat kita sampai kita boleh sikat rambut. Ya, mak lah. Dekat lah. Sangkut. Sini jalan ni. Sabar. Assalamualaikum. Salam. Minta maaf. Apa dah? Line tak apa cantik. Salam. Waalaikumsalam. Google Meet tendang saya keluar. So sorry. Okey, Shanas. Ya, Zat. Kenapa Sayyidina Umar berubah? Ya. Noh, pusing 360 darjah. Ya. Kerana kerinduan, dia melihat kerinduan Allah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak mampu tahan dah yang tu. Hingga hilang habis diri kepalsuan dia hilang. Bangunlah diri betul dia tu. Bangun diri percaya. Bangun diri kenal. Sebab tu bila kerinduan tu Tuhan tunjuk betul, orang akan jadi luluh hati. Dan samalah yang berlaku dekat kita. Sama aja. Masa aja lain, musim aja lain, nama aja lain. Keadaan sama. Hari-hari kita menyaksikan kerinduan Allah kepada kita setiap hari. Dan kita menikmati kerinduan itu. Cuma kita tak tahu. Hari ni dia buka bagi tahu. Oh ya Allah, hebat. Dia buka bagi kita tahu. Sebenarnya awang aku rindu kat hang. Aku tak peduli hang baik ke jahat, aku rindu kat hang. Sebab hang kenyataan diri aku yang paling besar. Aku rindu sangat yang tu. Maka berlakulah kehidupan kita ni. Berlaku kerana kerinduan tu. Akan hilang pada orang-orang yang menutup pandangan kehambaan dia terhadap rindu Tuhan akan hilang. Hilang sifat-sifat baik tu akan hilang kerana dia menutup. Walhal
kerinduan Allah Ta'ala tu sampai dekat setiap hamba dia, setiap saat. Sehingga dia tukar fizikal hamba tu. Supaya hamba tahu kata, jangan duduk dengan fizikal ni sebab kerinduan tu kuat. Mula-mula, dia buat bagi rambut putih keluar. Supaya hamba tak seronok dengan dunia dia. Dia tak pegang. Dia tak berasa hak milik. Dia tukar pandangan mata menjadi kelabu. Dia tukar pendengaran telinga menjadi tak berapa dengar. Hanya kerana dia nak beritahu, wahai kekasihku, aku sangat merindui kamu. Karena itulah Sayyidina Umar Ibn Khattab rebah pasal itu lah. Oh, mahal rindu ni Zat. Mahal. Sangat mahal. Sangat mahal. Sebab tu rindu ni tak boleh beli dengan apa pun. Kalau orang kata kaya, membahagiakan, orang asli tak kaya. Tapi kerana rindu, dia boleh besarkan anak dia. Orang Amazon duduk lautan, hutan Amazon Brazil tu. Kan? Mereka tak kaya, mereka bukan orang kaya. Tapi tengok bahagia mereka macam mana. Hanya kerana rindu ni. Okey, Zanas. Baik Zat, terbaik, clear Zat. Alright. Siapa tanya apa tu? Lee. Abang Lee. Ada siapa tulis tanya apa tu? Saya tak baca saat baca orang. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Boleh silakan. tanya Ustaz? Ya, silakan. Silakan. Saya Razif ni. Ya, silakan. Berkenaan dengan kalimah la haula wala quwata. Ayat tu dia mengatakan tiada daya upaya kita melainkan dengan pertolongan Allah yang Ustaz. Ya, betul. Dan saya sedar bila ayat tu kita selalu lafaz apabila berkumandang azan. Ya. Dan azan tu adalah satu seruan untuk kita melaksanakan ibadah solat yang telah diperintahkan oleh Allah lah kepada Rasulullah masa tu kan. Ya. Dan tapi apabila disuruh kerjakan ibadah solat tu, tang hayya 'alas solat dan hayya 'alal falah, kenapa kita kena sahut la haula wala quwata illa billah? Dan adakah ketika Rasulullah bertemu dengan Allah masa Isra' Mi'raj mendapat perintah solat tu, Nabi Musa telah menasihatkan agar kurangkan sikit jumlah waktu untuk solat tu. Itu amat berat. Sebelum tu Nabi Musa pernahkah buat benda yang sama ataupun apa sebenarnya yang Allah nak bagi kat kita, nak bagi tahu kat kita tentang kalimah la haula wala quwata. Okey. Kalimah la haula wala ni kalimah ke diri kita? Tak ada daya upaya. Itu tu kalimah yang keluar ke mulut ke, tak ada daya upaya tu diri kita yang sebenar. Tentulah dia bukan kalimah. Dia diri kita. Sekarang, daripada duduk nak bangun. Boleh bangun tak kalau Tuhan tak tolong? Tak boleh. Itulah haula wala. Cuma nak bagi sedap. Nak bagi sedap, kita sebutlah. Bila ajak semayang, berat. Berat nak buat tu. Kalau Tuhan tak tolong. Pada nak menyatakan betapa kita mengharapkan Tuhan tolonglah. Sebab solat ni benda besar. Pasal saya kalau aku buat juga, kalau aku tak faham kata dengan pertolongan, buat aku lebih kepada buat meniru. Buat ni lebih pada buat ikut-ikut. Buat solat lebih pada buat sangka-sangka. Sebab aku tak nampak hang tolong. Aku ingat aku buat. Walhal, dia letakkan la haula wala bukan setakat solat. Semua benda dalam hidup. Nak menyatakan, selama ni,
hang boleh buat semua tu kerana aku ni, bukan kerana hang nak buat. Kerana aku ni, aku dah tunjukkan segala-segalanya tentang diri aku dan sifat-sifat hebat aku. Kerana hang kekasih, aku bagi hang menikmati keadaan tu. Hang sendiri tak boleh. Hang tak boleh buat. Tidak berlaku satu zarah dalam dunia ni gerak atau diam, melainkan dengan izin. Itulah Allah. Tetapi pasal kita ada ilmu, kita ada pengetahuan, kita reti, nak mengiyakan kedudukan la haula wala, kita sebut lah. Walhal, kalaulah la haula wala itu sebutan, orang bisu macam mana? Orang tak boleh cakap macam mana nak kata la haula wala. Walhal, la haula wala tu nak bagi menyatakan sedap ni dah. Hang sendiri tak boleh buat. Aku yang tolong. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah telah jadikan kamu dan apa yang kamu buat. Kita nak buat, kita tak mampu. Yang kita buat itu kerana pertolongan tu. Bukan dia kata dia yang buat benda tu. Kerana pertolongan dia ada kat kita. Maka kita faham yang itulah sebenar-benarnya la haula wala. Dia bukan sebutan. Tetapi nak memperingatkan dekat kita, sebutlah supaya kita ingat. Diri kita ni tak mampu ada gerak dan diam. Takkan setakat semayang je, makan nasi, tidur, mandi, pergi kerja, jalan sana, jalan sini, bukanlah haula wala ke yang tu. Bukan kerana Tuhan tolong yang tu. Takkan semayang dia Tuhan tolong. Semua benda. Tetapi pasal semayang tu satu benda yang besar dalam hidup. Maka mengharapkan sangat Tuhan tolong. Maka kita sebutlah. Sebut tu pada nak menyatakan pengharapan. Pada nak menyatakan keimanan. Sebab Tuhan kata, Allahus Samad. Aku tempat permintaan hamba-hamba aku. Maka kita mengharap, Tuhan tolong aku. Aku tak daya nak solat ni. Nak jaga perkataan aku tak daya. Nak jaga hati aku tak daya. Nak jaga perbuatan aku tak berdaya, Tuhan. Tolonglah aku. Tu dia suruh sebut. Walhal, la haula wala bukan setakat sebut bila azan. Ni, bila azan la haula wala quwata illa billahil alil azim. Isyak rokok ada la haula wala. Belum isyak rokok kata la haula wala quwata illa billahil alil azim. Ada kata? Sebelum tidur kata la haula wala quwata illa billahil alil azim. Ya, benar. Menyatakan diri yang sebenar tak mampu. Okey. Apa nama? Okey. Okey, Ustaz Aziz. Okey, Ustaz. Bila nak datang Sabah, Ustaz? Nak pergi Sabah sempurna. Yes. Nu laut dia best. Nanti saya pergi mesti sekon lah. Nak pergi sempurna benar-benar. Pergi cari Jojo. Baik. Jojo ada sana? Jojo tu penyu di tu apa, Redang. Ustaz? Penyu yang duduk di Redang dia Penyu? nama Jojo. Mesti di Sabah pun ada. Tapi mesti nama lain kot. Nanti insyaAllah saya sampai sekon. Okey. Ni udang galah banyak, udang galah. Yo. Sampai je. Tadi tak apa, kena tanya Al-Ghazali tu sebab kena pergi dengan dia. Dia tak ada nak mandi pun tak seronok. Ya Abu Zar, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya pasal lafaz penyaksian kita la ilaha illallah tu. Ya. Ada orang khabarkan kat saya yang kita ni semua makhluk ni terletak dalam kalimah ilaha. Maksudnya bila kita sebut la ilaha illallah itu tiada makhluk selain Allah. Maksudnya kita ni semua terletak dalam kalimah ilaha. Betul ke penerangan tu Ustaz? Betul lah. Dalam ilmu, penerangan ilmu betul ya. Maksudnya tapi ada orang letak macam tiada Tuhan yang disembah tu macam mana Ustaz dalam lafaz tu? Tak boleh. Sembah tak ada. Sembah tak ada dalam lafaz tu. Kalau sembah dia jadi dua. Kalau kata tidak ada Tuhan, dia satu je. Okay. Alright. Thank you. Good. Farizul wasapa ni.
Farid. Allah. Okey. Ya, Assalamualaikum Farid. Ustaz. Ya, saya Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Okey, saya. Salam. Ya, Dah kenal. kata gunung belakang tu cantik. Ustaz, Ya. saya nak tanya Ustaz, Ya. berkenaan taufik dan hidayah. Ya. Seorang banyak mengatakan, contoh dia kata, dia orang ni belum mendapat taufik dan hidayah. Contohnya Ya. daripada segi kesilapan lah. Ya. Tapi saya nampak sebenarnya kalau benda taufik hidayah ni kadang bermula pada kita lah. Sebab pendapat saya benda tu kita tahu sama ada benda tu betul atau salah. Tapi Ya. kenapa orang cakap mungkin dia belum dapat taufik dan hidayah Ustaz? Pasal orang tu tak tahu. Orang tu tahu. Dia tak kata macam tu. Taufik dan hidayah tu bukan benda yang turun dari langit masuk dalam kepala kita. Bukan betul. Ya, betul Ustaz. Taufik dan hidayah tu macam Farid kata lah, diri kita yang dah reti. Diri kita yang dah faham. Kita faham kata najis tu busuk. Kita faham kata bunga tu wangi. Itulah taufik hidayah. Faham tu. Maknanya taufik hidayah tu apa? Diri kita tu lah. Tapi banyak dia orang kata sikit daripada Allah Ta'ala. Belum dia belum dapat lagi taufik dan hidayah kan. Pasal hak kata tu pun dia pun tak tahu apa. Dia kata ikut suka yang nak kata. Jadi begitu. Okey, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Baik. Ya, Lee. Mana pila nak jantan aku seorang ni mana pi? Ada. Okey. Seorang ekor main dah. Zahid. Waalaikumsalam. Ya, Zahid Sahlan. Ya, Ustaz. Saya nak tanya Ustaz, macam mana nak mengimbangi lah yang kita ni tahu yang kita ni diciptakan daripada yang hina. Lepas tu lagi satu ayat tu dia kata kamu adalah sebaik-baik kejadian. Ustaz. Macam mana nak Sebaik-baik kejadian adalah pada hamba. Air yang hina adalah pada manusia. Baik Ustaz. Baik. Okey, ada lagi soalan? Tadi ada satu soalan Ustaz daripada Lanta Koko. Dia cakap adakah kerinduan tu waktu solat sehingga dia jadi sebab dan sedih Ustaz? Ya, benar. Sangat-sangat benar. Baik. Ada lagi soalan? Silakan. Semua pakat cangak dah. Ya Allah. Jam. Allah sangkutlah traffic jam Ustaz. Oi. Banyak lampu dan banyak traffic light tak nyala, jam di mana tak. Okey, ada lagi soalan? Silakan. Yang pasti nak tinggal hang. Pasal apa yang hang nak jadi kalang kabut? Tanya tu nak bagi kemas lagi Ustaz. Itulah. Tahu dah, reti dah. Tanya hak bagi kemas betul. Tanya bagi nampak. Oh, hebat. Hebat. Memang nak pergi suruh ni. Nah. Silakan. Setiap satu gerak dalam diri kita tu adalah cinta, kasih dan rindu Allah. Setiap satu gerak. Tak kira gerak macam mana pun. Itu adalah kerinduan Allah. Itu adalah kecintaan dan kasih sayang dia. Silakan. Siapa dia? Ya, baik. Silakan. Mikrofon. Mikrofon tak buka. Assalamualaikum Ustaz. Okey. Ustaz, apa Waalaikumsalam. Ustaz kata kenal diri maka akan kenal Tuhan kan? Ya. So, diri itu diri yang hamba tu lah Ustaz ya? Dua. Hamba dan Okey. Zahid. Ya, saya. Zahid kuat ke lemah? Lemah. Zahid kenal diri Zahid lemah kan? Lemah. Zahid kenal diri Zahid lemah kan?
Kenal. Nah, kalau Zahid kenal diri Zahid lemah, Tuhan macam mana? Kuat. Itulah kenal diri, kenal Tuhan tu. Takkan Zahid lemah, Tuhan pun lemah. Zahid bodoh ke pandai? Bodoh. Kalau begitu Tuhan? Pandai. Kenal diri Zahid, kenal lah Tuhan tu siapa? Zahid ni pelupa ke yang boleh ingat? Ke yang mudah lupa? Mudah lupa. Kalau tu siapa yang paling ingat? Ya, Ustaz. Kalau lagu tu siapa ingat kat siapa? Ya, ingat kat saya. Kenal lagi? Ya, Ustaz. Malu tak? Malu tak? Malu, Ustaz. Itulah kenal. Dia ingat kat Zahid. Dia nak mai kat Zahid. Dia hantar anak mai. Dia hantar isteri mai. Tanya, sembang. Dia hantar kawan-kawan mai. Tanya, sembang, telefon. Apa abang Zahid? Tu, dia punya rindu. Kita tak kenal. Baik, Ustaz. Kalau Zahid duduk sengak-sengak, dia hantar bunyi. Dia bagi cawan jatuh. Sekali dia bagi anak jatuh. Dia bagi bunyi kat luar. Dia nak suruh kita detect. Kata tu daripada dia. Kita tak detect. Sebab kita tak kenal. Kita duduk sengak-sengak. Dia bagi pokok bergoyang. Sebab waktu pokok tu sengak, kita tak nampak dia. Dia bagi bergoyang. Kita kenal kata, dia bagi pokok tu bergoyang sebab nak suruh aku ingat kat dia. Kita tengok pokok bergoyang, kita tengok dia. Tengok bodoh sebab kita dengan pokok lebih kurang je bodoh. Kalau kita sedar, cukup kita kata Allah tu, tak apa. Betul ya tu. Kata tu kena sedap tu. Kena tahu tu. Sebab kata tu keluar. Kerana kita tahu ini adalah apa yang Tuhan cuit. Dia cuit kat kita. Apa duk sengak-sengak. Tak ingat ke aku duk ingat hal ni, aku duk tengok hal ni. Macam tu. Baik. Alright. Terima kasih, Ustaz. Okey, Ustaz. Sama-sama, insyaAllah. Okey, Ustaz. Soalan daripada Umi. Ustaz, bila dapat rasa itulah anugerah Tuhan beri dalam kerinduannya pada kita kan, Ustaz? Ya, bila boleh rasa itulah kerinduan yang sempurna tu. Sempurnanya rindu yang kita boleh rasai. Rindu Allah. Bila kita boleh rasa. Baik. Okey, daripada Zarul, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Kita pilih dan ketentuan yang tertulis ni nak bagi betul-betul faham macam mana, Ustaz? Kita diberi ketentuan boleh fikir akal itu ketentuan. Kita boleh rasa yang boleh rasa ketentuan yang ada dalam hak Tuhan. Kita diberi dapat melihat itu adalah hak Tuhan. Maka yang besar kat diri kita, kita boleh mengetahui itu hak Tuhan. Ketentuannya, mengetahui itu memberi kita faham. Ketentuannya kita diberi pengetahuan. Sebab itu Tuhan tetap adil pada semua orang walaupun agama lain, bangsa lain. Sebab mengetahui itu adalah tidak ada pengetahuan, satu benda pun tak nilai. Maka ketentuan Allah adalah memberi pengetahuan tu. Dan meletakkan supaya manusia boleh pilih, manusia boleh nak. Dengan ketentuan yang diletak dekat akal. Okey, baik. Fazarul, silakan. Kemudian saya baca soalan Siti. Silakan Fazarul. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh ceritakan balik ketika Isra' dan Mi'raj, sewaktu Rasulullah menerima anugerah yang terbesar, iaitu perintah solat naik turun sebanyak 9 kali. Dan masa Rasulullah turun, dia bertemu dengan Nabi Musa. Boleh Ustaz terangkan tak, apa sebenarnya Nabi Musa lihat dekat Rasulullah sewaktu naik turun tu, sehingga Nabi Musa seperti macam takjub melihat Rasulullah naik turun sebanyak 9 kali, Ustaz. Pelakuan yang Allah Ta'ala tunjuk dekat Nabi Musa adalah pelakuan sifat dia. Sifat mengasihi Tuhan tu. Pelakuan yang Allah Ta'ala tunjuk pada Rasulullah naik turun tu, pelakuan sayang dan cinta Tuhan yang sangat tinggi kepada hamba-hamba dia. Kepada hamba-hamba dia, sayang dan cinta yang sangat tinggi. Dan berkendak akan semua hamba ni bertaut kasih dengan dia.
maka dia letak satu pengkhususan. Solat. Solat tu kabel, line, link hamba-hamba dengan Tuhan. Hamba-hamba dengan Allah Ta'ala ni, link dia adalah solat. Maka dia perintahkan dengan perintah dalam Quran sebut, Ya ayuhan nas, Ya ayuhan ladhina amanu. Solat ni bukan setakat bagi dekat orang Islam. Solat ni dia perintah pada semua manusia. Sebab dia adalah kabel hubung. Maka, semua benda lain Allah Ta'ala bagi dekat Jibril. Cantak. Tetapi bukan solat. Solat Allah Ta'ala nak Nabi mai jumpa dia sendiri. Ada nak menzahirkan nilai hamba dia. Nilai kehambaan tu zahir. Maka Tuhan tunjuk di sepanjang perjalanan dia jumpa Allah. Cerita dia. Di sepanjang perjalanan dia berjumpa dengan Allah Ta'ala. Dia jumpa malaikat berdiri. Dia jumpa malaikat duduk. Dia jumpa malaikat sujud. Dia jumpa malaikat baca Fatihah. Dia jumpa semua. Dan dia seronok tengok tu dia mau macam tu. Sebab apa? Malaikat yang berdiri, dia berdiri sampai hari kiamat. Atas solat tu dia berdiri sampai hari kiamat. Maka kebajikan tu hebat. Dia bercakap, dia kata kat Tuhan dia, kalau aku boleh dapatlah ketaatan macam mana malaikat dia dapat, tentunya seronok. Tentunya hebat. Sebab dia tahu hang macam mana dan aku cukup tahu hang macam mana, ya Allah. Dia naik lagi, dia tengok hak duduk, rokok. Dia kata, kalau aku boleh dapatlah macam ni keadaan hamba-hambamu yang beriman, yang mengenal engkau, ya Allah. Aku naklah keadaan kelakuan ni. Dia naik sampai 13 perkara solat tu berlaku di setiap malaikat-malaikat yang dia jumpa. Maka Tuhan kata dekat dia, tujuan aku panggil hang, aku nak bagi apa yang aku bagi kat mereka ni. Nabi Musa kagum macam itulah. Melihat perbuatan yang dibuat oleh para malaikat yang manusia boleh buat. Dan Rasulullah yang dapat benda tu. Masa itulah dia minta kat Tuhan dia nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ada umat dah kot. Kita ada umat. Nabi Musa pun tengok champion benda tu, kita tengok tak tahu ya apalah, ya Allah penin. Dan Nabi pi sampai di Mustawa. Nabi tengok Tuhan, Nabi terus sujud. Satu-satunya makhluk Allah yang bernama insan yang tak rebah tengok Tuhan, Nabi seorang. Nabi-nabi lain Tuhan tunjuk diri semua rebah. Maka Nabi Musa kata, hang champion ya Muhammad. Rasulullah tengok Allah Ta'ala, dia tak rebah macam Nabi lain. Nabi Musa sendiri pingsan. Nabi tengok Tuhan, Nabi turun badan dan sujud. Masa itulah Tuhan kata, bangun Muhammad, bangun. Minta dekat aku apa yang hang mahu. Nabi kata, umat aku umur pendek. Mereka umur tak panjang macam umat-umat lain. Mereka lemah. Aku minta kebaikan yang dilakukan oleh semua malaikat ni, bagilah kat aku dan bagi kat mereka supaya mereka selamat. Tuhan kata, hak inilah yang aku nak bagi dekat hang, ya Muhammad. Solat. Okey. Okey, Ustaz. Daripada Namula, minta penjelasan Ustaz tentang jagalah Allah, nescaya dia akan menjaga kamu. Macam mana kita nak jaga Allah sedangkan kita ni Allah yang jaga? Apa maksud jagalah Allah tu sebenarnya, Ustaz? Siapa yang bertanya? Siti. Siti dulu pernah mengaji di mana? Siti? Dah sengak. Saya, Ustaz. Ya. Mengaji di mana dulu? Mengaji sekolah, Ustaz. Okey. Yang tu ambil di mana? Benda tu ambil di mana? Ambil di mana? Oh, kata-kata tu lah. Soalan yang Namula tanya tu, Siti tanya tu ambil di mana? Baca, Ustaz. Baca di mana? Orang tanya ambil di mana? Dia baca di mana? Soal abang Inu lah. Dekat Facebook. Baca dari mana? Quran ke? Hadis ke apa ke? Dekat Facebook, Ustaz. Facebook. Pula Facebook.
Benda tu hadis ke Quran? Siti, Ya, saya. benda tu hadis ke Quran ke kata-kata ulama ke kata sahabat ke kata siapa? Kata tu. Masa saya tengok tu dia buat t-shirt Ustaz. Okey. Saya tanya ni supaya jangan kutip-kutip. Ha. Okey? Jangan kutip-kutip. Kena tahu betul. Poin saya nak abang, yang Siti tanya tu adalah hadis. Hadis Nabi. Pergi tengok dalam hadis 19. Mata Arba'in. Hadis 40. Dia kata dekat siapa dia? Dekat sepupu dia. Apa nama sepupu dia? Sepupu dia nama Ibnu Abbas. Anak Sayyidina Abbas. Anak bapa saudara dia. Sayyidina Abbas. Ni anak dia. Nama dia Abdullah bin Abbas. Dia panggil Sayyidina, dia panggil Ibnu Abbas. Waktu tu Ibnu Abbas ni kecil. Umur 10 tahun. Masa tu Ibnu Abbas ni naik unta sekali dengan Nabi. Bila dia tak peduli, bila dia naik, Nabi cerita kat dia, wahai anak, ingin aku ceritakan kepada kamu, jagalah Allah, nescaya Allah akan jaga kamu. Jagalah Allah, nescaya kamu akan dapat Allah berada di hadapan kamu. Yang itulah. Tu saya tanya, mengaji di mana? Jangan kutip, cek dulu. Itu baru tanya. Saya faham, saya ingin menyangkut kena tak betul jenuh kita. Baik. Okey. Hak tu, Siti jaga diri. Siti jaga diri Siti, bermakna Siti jaga Tuhan. Jaga akal hak dia bagi, jaga rasa yang dia bagi, jaga kenal hak dia bagi, bermakna Siti telah menjaga kebesaran Tuhan. Bila Siti jaga, Siti akan memperlakukan seperti mana yang Nabi jaga. Sebab yang mengenal tu adalah Rasulullah. Bila Siti menjaga diri, Siti menjaga Rasulullah tu. Sebab diri itu adalah pentadbiran Tuhan. Diri Siti itu adalah kerajaan Tuhan. Dia panggil mulki, alam kerajaan. Maka Siti lah kerajaan tu. Kalau Siti jaga diri Siti elok, nombor satu apa dia? Siti tak mensyirikkan Allah. Maka itulah jaga Tuhan tu. Siti tak menduakan Allah. Yang kata Allah akan jaga Siti, Siti jaga, tak mensyirikkan dia, tak menduakan dia, tak munafik dengan dia, tak fasik dengan dia. Dia akan menjaga Siti. Di mana? Dia akan jadikan Siti berakhlak dengan akhlak kehambaan. Maka bukan jaga Tuhan tu, jaga Tuhan tu jaga Siti tu. Okey. Dia bagi kat Siti semua kelengkapan hidup. Dia bagi kat Siti kelengkapan hidup. Dia bagi kat Siti semua benda dalam hidup. Contoh makan. Siti jaga Tuhan jangan. Jagalah apa yang Siti makan. Jangan makan yang haram. Siti tubuh rosak. Tubuh rosak. Semua perkara tak sampai kat Siti. Okey kah? Okey Ustaz, faham Ustaz. Bye. Okey Ustaz, ni daripada Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Cerita pasal malaikat yang tak peduli kedatangan Rasulullah hingga terbakar. Macam mana nak relate dengan cerita tu dengan kita Ustaz? Macam mana nak relate dengan? Dengan kita. Okey. Tengok nak. Kita kalau diri kehambaan tu berdiri, diri kemanusiaan buat tak tahu je, diri kemanusiaan akan hancur. Hancur tu macam mana? Dia akan sesat. Sebab diri kehambaan tu diri Muhammad. Pasal apa hang buat tak tahu? Pasal apa hang tak mau detect, tak mau kesan, kata diri tu diri besar, diri yang mengenal Allah Ta'ala mutlak. Pasal apa hang biar? Maka diri tubuh akan rosak. Rosak dalam bentuk sesat. Wa'tas, Tuhan kata, khatamallahu ala qulubihim. Akan aku tutup hati tu. Wa ala sam'ihim, atas telinga dia aku tutup. Wa ala absarihim, atas pandangan mata dia aku tutup. Syawah, aku bor tirai. Pasal apa? Dia tak mempedulikan diri yang aku tengok. Itu kehambaan dia. Tu nak relate cerita.
Muhammad pi, malaikat yang ada seorang tu kalut duk buat audit duk audit dia kalut. Dia buat tak tahu Nabi mai dia tak bangun. Terbakar badan dah. Kemudian Nabi dah jadi gelabah. Nabi kita masih bodoh. Malaikat pengiring kata dia tak bangun, hamil dia terbakar. Aku dah buat macam mana? Dia dah buat macam mana? Dia buat apa? Melainkan dia kena selawat kan. Hampir abang ada dia selawat kan. Dia akan pulih semula. Tapi tiap suruh malaikat tu. Sebut cepat. Malaikat tu selawat dekat Nabi, maka dia kembali pulih. Jiwa kita, kehambaan kita ni adalah Rasulan Nabi tu. Tu jiwa kita hak mengenal tahu kita. Sebab tu badan dengan buat lebih kurang. Sehari badan mesti hancur. Sesat, celaru, pening, meretek, mau keluar mai. Pasal membiarkan kehambaan tu. Okey. Okey Ustaz. Apakah yang bertanya tadi? Okey. Ahmad. Ni Munir pula Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Abang tadi tanda bunyi, tanda angin yang kita dengar, lihat dan sebagainya adalah isyarat. Ya Allah nak kita tahu dia rindu, sayang dan ingat kita. Soalannya, adakah itu tergolong dalam sangka-sangka dan angan-angan terhadap Allah atau macam mana Ustaz? Bolehkah bersangka dengan Tuhan ni? Bolehkah bersangka angin ni jadi daripada yang lain? Bolehkah sangka pokok bergoyang kerana pokok tu sendiri? Bolehkah bersangka dengan Tuhan air tu sejuk kerana sifat air tu sendiri? Bolehkah menyangka dengan Tuhan bahawa Tuhan semua alam ni terlepas daripada pentadbiran Tuhan? Boleh sangka tak? Tak boleh. Kalau tak boleh sangka, Munir. Tak boleh sangka bapak tu semua. Dia mesti berlaku betul. Cuma tahu dengan tak tahu. Okey. Okey. Munir okey ke? Munir. Okey, boleh. Ya, alright. Okey Ustaz, kalau tak ada apa-apa kita tangguh dulu Ustaz. Ya, terbaiklah. Perut cik lapar. Okey, boleh sila. Okey. Baik tuan-tuan semua yang dikasihi Allah, yang dirahmati Allah, lebih kurang saya minta maaf banyak-banyak. Bercakap kasar dengan tuan-tuan. Itulah saya. Tuan-tuan jangan tengoklah hak kasar kedebuk-kedebak tu, tuan-tuan ambil ilmu. Ilmu tu penting. No? Ambil ilmu, tuan-tuan duduk betul-betul, tuan-tuan pergilah tak mana pun, betul dah. Tuan-tuan ambil ilmu. Saya ada ke, saya tak ada ke, tak penting. Yang penting tuan-tuan tahu. Tuan-tuan reti, tuan-tuan boleh duduk dan boleh ajak orang lain tumpang reti sama. No? Saya tetap dengan diri saya, tuan-tuan tetap dengan diri tuan-tuan. Selama mana kita punyai basement, selama mana kita punyai platform yang sama, kita tak pernah putus. Walaupun tak pernah tengok, tapi kita tetap tak putus. No. Orang Kedah, biasalah kasar. Munir kata orang Kedah, biasalah kasar. Dia pun orang Kedah. Sebab tu dia tahu. Nanti tak pernah boleh. Yang Kedah je tu. No. Mai Kedah. Apa nama? Tak pernah putih. Selama tuan-tuan ingat dekat Tuhan, bermakna selama itulah tuan-tuan ingat dekat saya. Dan selama itulah tuan-tuan ingat dekat Nabi. Selama itulah rindu Allah pada kita semua. Selama itulah saya pun ingat kat tuan-tuan. Maka keadaan bukan penting. Yang penting rasa. Dan rasa pun tak akan jadi sempurna. Melainkan bila dia tahu. Baik. Jadi tuan-tuan dah tahu, tuan bagi dah tahu. Tak risau apa. No. Saya mati pun, muka saya tetap ada dalam jiwa tuan-tuan. Wajah saya tetap ada. Tuan-tuan mati pun, muka dan wajah tuan-tuan ada dalam jiwa saya. No. InsyaAllah. Jadi, umur panjang, kita jumpa lagi. Kalau tak panjang, kita mati lah. Tak apalah, mati tubuh je. Jiwa tak mati. Yang mati tubuh. Tuhan kata, apakah kamu menyangka orang-orang beriman itu mati? Sesungguhnya mereka tak mati. Dia abanglah tak mati yang kita ada jadi pemimpin. Abanglah sesungguhnya mereka tak mati. Sebab orang-orang ni mengingat sesuatu yang hidup dan Tuhan tak pernah mati. Dan elok-elok sudah tuan-tuan ambil. Moga-moga dalam rahmat, dalam kebijakan.
Moga-moga kita dilimpahi dengan kebaikan dunia dan akhirat, insya-Allah. Kalau tuan-tuan mai Sungai Petani, tuan-tuan roja-roja lah saya. Okey. Jangan mai ramai-ramai sangat. Beban lah rumah saya. No, tapi kita boleh sembang di luar. Ni jangan lagi PKP tak habis. KP tu tuan-tuan mai. Jadi jangan mai saja bawa lah tok menyerap apa semua. Mai kosong nak minum. InsyaAllah melawak je tuan, melawak je. Melawak lah betul-betul. InsyaAllah. Moga-moga adalah rahmat. Saya sudahi dengan aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahaman nabiyyin ikhtamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa'alimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. آمين. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.